ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Taala atas kesempatan pada kali ini, dan insya-Allah terima kasih kepada Jawatankuasa Surau dan seluruh muslim-muslimat yang mana insya-Allah pada pertemuan kali ini, bermula kali ini, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan memulakan perbincangan kita untuk lebih menghayati, untuk lebih dekat dengan makna ataupun terjemahan Al-Quran, yang mana kita akan mula melihat daripada surah-surah lazim yang kita baca daripada juzuk amma. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini bagi memulakan langkah kita, bagi memulakan pengembaraan kita dalam mendekati makna-makna kalimah-kalimah dalam Al-Quran, insya-Allah saya akan membawa kita semua untuk mula melihat gambaran secara umum, gambaran secara kasar, kerangka besarnya dalam ilmu bahasa Arab ini. Baik. Jadi yang mana kita sedia maklum bahawa Al-Quran ini ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam bahasa Arab. Dua sumber penerangan Islam ini dalam bahasa Arab, dan mahu ataupun tidak menjadi suatu keperluan, menjadi suatu bentuk investment untuk kita tahu dengan lebih dekat perbincangan tentang bahasa Arab. Sungguh pun tidak begitu mendalam, benda-benda yang asas untuk kita tahu itu sudah memadai sebagai panduan kepada kita. Baik, insya-Allah kita akan mulakan. Dan untuk tujuan ini saya akan banyak menggunakan papan putih di belakang sini untuk kita sama-sama melihat perbincangan makna-makna terjemahan-terjemahan dalam Al-Quran. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, pertama sekali memandangkan perbincangan kita akan melibatkan kita nak melihat makna-makna kalimah-kalimah, perkataan-perkataan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagus, cantik untuk kita tahu apa struktur asas dia. Baik. Dalam bahasa Arab ataupun yang kita rujuk sebagai jenis-jenis kalimah, type of words, types of words dalam bahasa Arab, anwa'ul kalimat. Anwa' al-kalimat, okey. Anwa'ul kalimat. Anwa' ni bermaksud types, jenis-jenis, bentuk-bentuk. Kalimat ialah words dalam Al-Quran. Jadi kita boleh pecahkan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab ni kepada 3 jenis yang besar. Okay, yang pertama ialah apa? Iaitu isim. Isim ni ataupun noun, kata nama. Baik. Yang kedua ialah fi'il. Fi'il. Yang kedua ialah fi'il. Fi'il ini ialah verb, kata kerja. Baik. Dan yang ketiga ialah apa? Yang ketiga ialah harf, ataupun partikel. Okey, baik. Benda ni kita akan lihat nanti bila kita mula memasuki perbincangan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Kita akan lebih lihat dengan dekat. Okey, baik. Noun ni apa? Contohnya apa? Saya contoh kat sini yang ada. Contohnya An-Nas, An-Nas. Surah yang kita akan lihat nanti, An-Nas. An-Nas ini bermaksud manusia. An-Nas. Okey. Verb ni pula dah kata kerja. Kata kerja ni banyaklah dalam bahasa Melayu pun kita tahu kan. Contohnya berjalan, makan, melihat dan sebagainya.
Jadi di sini contohnya yang saya boleh ambil ialah a'udzu. A'udzu ni bermaksud aku memohon perlindungan. Ya, a'udzu. Ya, kata kerja. Dan partikel ni ialah benda kalimah atau perkataan yang bukan isim dan juga bukannya verb. Dia tak tergolong dalam mana-mana satu di sini, tetapi dia ada fungsi dia. Contohnya apa dia? Min, daripada. Kemudian ila, ke ataupun kepada. Baik, dan seterusnya. An, bi. Okey. Jadi bentuknya lebih ringkas ya. Okey, baik. Jadi ini adalah gambaran umum gambaran umum. Nanti bila kita tengok dalam surah-surah lazim nanti, juzuk amma, kita akan lihat satu demi satu dan sama-sama nanti saya akan tanya kepada tuan-tuan dan puan semua, kalimah tersebut dia tergolong adakah isim, adakah fi'il, adakah partikel ataupun huruf. Dan selepas tu kita akan bincangkan apakah makna ataupun maksud kalimah tersebut. Okey, jadi jelas ini untuk permulaan malam ni lah. Kita berkenalan dengan 3 jenis kalimah, 3 jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab, yang mana kita akan aplikasikan dalam melihat makna-makna dalam surah An-Nas dan berikutnya dalam juzuk amma. Baik. Yang ni yang paling asas lah, yang mana kita nak cuba kenal jenis kalimah tu, bentuk dia apa, dan kita cuba tahu apa makna dia. Nanti kalau ada kesempatan pada masa akan datang, kalau kita nak lebih mendalami ilmu bahasa Arab ini, yang mana kita rujuk sebagai ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak baca baris yang terakhir dalam kalimah tersebut. Okey, saya ambil contoh yang jelas ya. Okey, An-Nas kan, daripada surah An-Nas kan. Okey, surah An-Nas. Okey, surah An-Nas Baik. Secara asasnya, baris untuk yang di bahagian depan ni dia akan maintain sama. Cuma yang berbeza ialah baris di akhir ni. Ini memerlukan pengetahuan kita tentang ilmu nahwu. Dia adalah faktor-faktor dia kenapa ada kalanya dibaca baris depan, ada kalanya dibaca baris bawah. Ada dia punya faktor-faktor dia. Itu melibatkan ilmu nahwu. Tapi jangan risau. Kita sekarang ni kita akan cuba lihat kepada jenis perkataan dan kita nak cuba tahu apakah makna dia. Okey, baik. Okey. Jadi yang ni insya-Allah boleh ingat ke noh? Boleh ingat nanti saya boleh padam. Isim, fi'il dengan huruf. Noun, verb dan juga partikel Okey. Baik. Kita akan lihat surah yang pertama yang kita ambil daripada susunannya daripada belakang, surah yang ke-114. Okey. Tujuan kita ialah kita nak lebih mendekati, lebih menghayati makna surah-surah dalam Al-Quran yang kita selalu baca lah. Lazimnya kita lebih hafal, lebih kerap baca surah-surah dalam juzuk amma. Kan? Jadi seronoklah kalau kita dapat tahu dengan lebih mendalam ataupun lebih dekat dengan makna-makna. Baik. Kita mulakan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas. Jadi surah An-Nas ini adalah surah daripada juzuk amma yang mana yang terakhir boleh kata segenap lapisan umur lah anda hafal surah ni kan. Daripada sekecil-kecil anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mengaji sekolah rendah sampailah yang dah dewasa menghafal surah ini. Baik. Kita akan mulakan. Okey, baik. Surah ini bermula dengan qul qul. Baik. Bermula dengan qul. Okey, baik. Qul
Qul ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud katakanlah, yang mana dia adalah suatu bentuk perintah yang ditujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, qul. Baik. Khitabnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul. Katakanlah. Baik. Cuba relate balik tadi. Apa jenis perkataan ini? Adakah dia verb? Adakah dia noun? Adakah dia particle? Verb, betul lah. Verb, verb. Dia adalah satu bentuk kata kerja. Kata kerja arahan. Baik. Saya nak tambah. Tadi kita dah tengok kan, kata kerja kan verb kan? Ataupun fi'il. Dan yang ni pun dipecahkan lagi. Dia ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', dan dia adalah fi'il amar. Okey, madhi ni yang dah lepas, past tense. Yang ini adalah present, continuous tense. Dan amar ni adalah satu bentuk arahan, ataupun kita katakan apa, instruction, sedemikianlah bentuk arahan. Baik, jadi qul ini dia fi'il, betul. Kalau lebih terperinci lagi, dia adalah bentuk fi'il amar, yang mana khitabnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul. Baik, alhamdulillah, tahniah. Jadi kalau perasan, qul ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul ya. Jadi lepas ni kalau kita nampak, kita akan ingatlah bahawa itu adalah satu bentuk perintah, katakanlah qul. Baik. Dapat boleh ingat insya-Allah. Itu kita dah register satu kalimah lah dalam pengetahuan kita. Qul. Baik. Seterusnya a'udzu, a'udzu. Okey, kalau siapa ada terjemahan, boleh tengok apa dia maksud dia. A'udzu. Ya? Aku berlindung, aku berlindung. Aku berlindung. Jadi sekali lagi, ini adalah kata kerja, fi'il. Fi'il. Qul a'udzu. Katakanlah aku berlindung, a'udzu. Baik. Okey, selingan. Saya tambah juga, nak tambah juga. Pengetahuan ini juga akan membantu kita nanti untuk lebih memahami. Baik. Dalam bahasa Arab, selain daripada 3 jenis perkataan tersebut, dalam bahasa Arab ni konsep dia ada kata ganti diri ataupun dhamair, ya. Dia akan merujuk kepada siapakah ganti diri tersebut, ya. Dia ada 14. A'u ni salah satu saja, dia ada lagi 14, iaitu ana, nahnu, anta, antuma, kemudian antum, anti, antuma, antunna. Okey. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi 14 ganti diri. 14. Jadi setiap kata kerja nanti sebenarnya dia merujuk kepada salah satu daripada 14 ni. A'u ni, aku ni, dia rujuk kepada ni lah, ana. Okey, tak apa. Jangan pening kepala, jangan risau. Nanti kita akan lihatlah, ya. Cuma nak bagi tahu kat sini, dalam bahasa Arab ni dia ada 14 kata ganti diri. Dia lebih teliti lah. Adakah a'udzu tu saya yang mohon perlindungan, ataupun na'udzu kami memohon perlindungan. Okey, baik. Okey, 14 ni. Baik, alhamdulillah. A'udzu bermaksud
Aku berlindung. Baik. Kalimah yang berikutnya, apa dia? Kalimah yang berikutnya ialah birabbi. 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 Okey, di sini lihat dengan lebih teliti ya, dengan lebih berhati-hati. Baik. Apa maksud kalimah ni? Birabbi. Okey. Baik. Dia sebenarnya di sini dia ada dua komponen dia. Dia adalah gabungan ya. Yang pertama ialah B. Yang ini B ni. Yang kedua ialah Rabb. Rabb. Baik. Okey. Tahu maksud dia apa? Kalau dia terjemahan dengan Tuhan dengan Tuhan Rabb Rabb Tuhan kan. Okey, baik. Daripada sini pula cuba bagi tahu dekat saya. B ni apa dia? Isim ke, fi'il ke ataupun huruf? Huruf. Huruf. Huruf ni biasanya yang ringkas-ringkas lah. B, min, an, ila, kan? B, Rabb. Rabb ni Tuhan lah. Kita biasa sebutkan Rabb kan. Ya? Rabb isim. Rabb isim. Rabb isim. Rabb ni itulah. Biasa orang sebut kan, talqin kan, ma rabbuka kan. Siapa Tuhan kamu ma rabbuka. Baik. Bi rabbi an-nas. Okey, an-nas ni apa maksud dia? Manusia. Manusia. Manusia ni ialah kata nama. Kata nama. Okey, baik. Jadi di sini dengan maksudnya adalah kita berdengung kepada dengan Tuhan manusia, Rabbin nas. Rabbin nas. Baik. Itu adalah ayat yang pertama dalam surah An-Nas. Surah An-Nas. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi kita lihat bagaimana ayat pertama ini menunjukkan kepada kita tentang permohonan atau perlindungan yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sebarang soalan tentang ayat yang pertama ini? Baik. Seterusnya kita masuk kepada yang berikutnya. Malikin nas Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Baik. Malik ni apa dia? Malik ni bermaksud pemilik ataupun raja. Raja, pemilik. Kalau dengar dalam khutbah kan doa khatib kan, Malikina kan, raja kami. Kita doa kepada raja kan, sama ada di Selangor kepada Sultan Selangor, kalau di Persekutuan kepada yang di Pertuan Agong. Jadi kalau pasan, khatib akan baca Malikina, kepada raja kami. Kita mendoakan raja kita, Malik. Dan Malik ni pun ada dalam surah Al-Fatihah. Cumanya dalam surah Al-Fatihah tu dia ada mat Maliki Yaumiddin. Tetapi di sini surah An-Nas, Maliki. Dia satu harakat saja, Malik. Malik ini bermaksud pemilik ataupun raja. Okay. An-Nas, kembalilah tadi, manusia kan. Jadi menunjukkan kepada kita memohon perlindungan dengan Allah, Tuhan manusia, yang juga adalah raja kepada manusia. Malikin nas. Baik. Yang berikutnya, Ilahin nas. Ilahin nas. Tuhan yang disembah oleh manusia. Ilah. Ilahin nas.
Nampak tak sama kan dia punya format dia? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, ya. Dia disandarkan kepada manusia. Ya. Ilah ialah isim, kata nama. Di mana lagi kita jumpa ni? Dalam kalimah tahlil kan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ya, ilah. Baik. Kedua-duanya adalah isim. Okey. Minum air je. Okay, insyaAllah kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, ialah min syarril waswasil khannas. Ya. Okay, saya padam. Baik, yang berikutnya adalah min syarril waswasil khannas, ya. Al-khannas. Okey, baik. Okey. Mari kita cuba kenal pasti apakah bentuk kalimah, apa jenis perkataan. Min apa dia? Isim, fi'il ataupun huruf? Huruf, ya, betul. Min, ya. Okay, min. Syar, isim, betul. Waswas, isim juga, dan khannas juga adalah isim. Baik. Okey, ya. Jadi min ni daripada dia maksud daripada syar. Apa maksud syar? Syar ni kejahatan, ya. Bila dia punya kalimah adalah khair, ya. Khair syar. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang mana dalam doa kita berlindung agar Allah selamatkan kita daripada kejahatan diri kita sendiri, ya. Min syururi anfusina. Okey, syar. Syar ini bermaksud kejahatan. Kejahatan. Baik, kejahatan. Was-was. Bisikanlah, whisper kan. Was-was. Saya bawa ni yang English translation kan. Whispers, ya, whispers. Dan yang berikutnya ialah al-khannas, dengan maksud, kalau dalam English translation dia ialah that always hide. Min syarril waswasil khannas. Baik. Okey, baik. Ya? Kalau dalam bahasa Melayu itu apa dia? Was-was yang selalu membisik. Kan? Al-khannas. Okay. Kalau terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni dengan maksud yang timbul tenggelam, Al-Khannas.
Timbul tenggelam. Okey. Baik, itu adalah ayat yang ke-4 Okey. Okey, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-5 iaitu alladhi. Okey baik. Yang ini menarik kita akan lihat ada lebih banyak lagi jenis kalimah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey baik. Mari kita kenal pasti. Yang pertama ni apa dia? Alladhi adalah huruf, betul, huruf. Huruf. Yang ni maksud dia yang macam alladhi, yang membisikkan was-was. Di antara terjemahan kalau literally secara word by word, which ataupun yang, kalau dalam bahasa Melayu dalam English which. Kalau bahasa Melayu kita yang kita nak menerangkan Okey baik. Yuwaswisu. Apa ya yuwaswisu? Dia dasarnya sama, berkenaan dengan was-was, tetapi bentuknya berbeza. Yang ni isim, yang ni fi'il, betul. Fi'il fi'il. Yang ni perbuatan membisikkan was-was. Membisikkan was-was. Yes. Yes. Baik. Saya bagi satu panduan petua juga. Lazimnya dalam bahasa Arab, kalimah yang bermula dengan ya, lazimnya adalah kalimah fi'il mudhari'. Lazimlah, kebanyakannya macam itulah. Tetapi kena scrutinize lagi lah. Ini secara umumnya kalau nampak bermula dengan ya, ada kemungkinan, banyak kemungkinan dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya, itu kalau yang bermula dengan ya. Jadi secara umumnya lepas ni kalau kita baca Al-Quran, jumpa kalimah yang mula dengan ya, kita akan dapat idea, ini kemungkinan adalah kalimah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Baik, alhamdulillah, tahniah. Yang present tense, betul. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Okey, berikutnya fi. Huruf, betul dengan maksud tempatlah. Di di. Okey, alhamdulillah. Sudur. Dah ada kan? Okey, baik. Tambahan ilmu. Dalam bahasa Arab, kalimah akan melibatkan kuantiti juga. Kalau bahasa Melayu, senang je. Bola, satu bola, dua bola. Kalau banyak bola, bola-bola, kan? Kalau English, ball, two balls and balls. Ditambah S saja kan? Okay. Dalam bahasa Arab ini, umumnya dia akan melibatkan 3 jenis bilangan. Sama ada mufrad, satu sahaja, 2 musanna, ataupun jamak. Jamak ni denotes sama ataupun lebih daripada 3. Anything yang 3 dan ke atas kita sebut sebagai jamak. Kalau perasan bila kita lafaz niat, kalau solat witir yang terakhir kan, 1 rakaat, rak'atan. Kalau subuh, rak'ataini, 2 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Jadi dia ada pembezaan dari segi bilangan dia. Jadi dalam bahasa Arab, bila kita mahir, kita tahu, kita nampak, kita boleh identify ada berapa bilangan dalam kalimah tersebut. Adakah 1, 2 ataupun jamak. Baik, kenapa saya bincangkan yang ni, selitkan yang ni? Kerana kita nak faham
Sudur ini adalah kalimah jamak bermaksud hati-hati ataupun dada-dada manusia. Sudur. Dia punya kalimah mufrad dia apa dia? Sadrun. Kalau satu dada ada satu hati, sadrun. Kalau banyak, sudur. Sudur. Okey, sudur. Kalau sadra ni, lazimnya dalam bahasa Arab kalau dua kita akan tambah alif nun di belakangnya ataupun ya nun. Sebab tu kalau subuh rakaatai ni ditambah ya nun dekat belakang. Okey. Dan sudur. Okey, kalau English translationnya ialah the hearts. Ya, the hearts. Berikutnya ialah an-nas. An-nas kembali yang tadilah, maksudnya manusia kan. Okey. Yang membisikkan dalam hati-hati manusia. Baik. Dan akhir sekali ayat yang ke-6 ialah minal jinnati wan nas. Okey. Min apa dia min? Min ialah partikel huruf dari dari. Dari kalangan apa? Jin. Ni jin. Jin ialah isim. Wa huruf, betul maksudnya dan ataupun dia penghubung ataf. Dia nak menggabungkan dan nas manusia. Baik. Jinnah. Kena perhatikanlah walaupun ejaannya jim nun ta marbutah. Bezalah daripada jannah. Jannah syurga. Jinnah jin. Kena hati-hatilah. Ya. Betul? Dengan jinnah. Jinnati. Baik, ini adalah gandingan dalam Al-Quran yang menyebutkan jin dan manusia. Dalam ayat yang lain dalam surah yang menyatakan tujuan penciptaan manusia ni, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya jadi manusia ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan kedua-duanya jin dan manusia. Maksud kata kita hidup di dunia ini bukan kalangan manusia sahaja, ada juga dalam kalangan jin dan juga para malaikatlah Okay, baik. Jadi alhamdulillah pada malam ini suatu bentuk orang kata apa, pengenalan kita lah untuk lebih mendekati dan dekat penghayatan kita dengan ayat-ayat Al-Quran, dan kita boleh tahu apakah maksud dia. Okey. Ada sebarang soalan? Saya pun nak dapatkan maklum balas lah kalau saya terangkan agak laju ke ataupun istilah yang tinggi ke macam mana ke, boleh bagi tahu lah untuk kita lebih mudah nak sama-sama bincang. Dia satu lagi dalam ayat Al-Quran ini ataupun ayat dalam bahasa Arab ini, memang betul kita boleh cuba tahu makna secara literally, word by word. Tetapi untuk faham secara keseluruhan, dia kena sesuaikan dengan konteks. Kena lihat keseluruhan ayat juga. Dia tak boleh macam kita tengok satu-satu dan cuba faham. Tak boleh juga. Dia kena lihat keseluruhan ayat tersebut. Baru makna tu konteksnya lebih kena. Kan? Baik. Okey, berikutnya sementara kita ada masa yang masih ada ni. Okey. Tak mau masuk lagi surah yang berikutnya, takut nanti dia tarik masa kan. Okey, baik. Kita akan teruskan sedikit lagi perkongsian berkenaan dengan bahasa Arab juga. Okey, tadi kita dah tahu dalam bahasa Arab ni 3 jenis kalimah yang ada, iaitu isim ataupun kata nama, noun. Kedua ialah fi'il ataupun kata kerja ataupun verb, dan ketiga ialah partikel huruf. Baik. Kemudian tadi kita juga tahu dalam bahasa Arab ini kata ganti diri itu dia merujuk kepada 14 orang. Ada 14 orang. Saya, kami,
awak lelaki seorang, awak lelaki dua orang, awak lelaki ramai, awak lelaki, perempuan seorang, awak perempuan dua orang, awak perempuan ramai, dia lelaki seorang, mereka berdua lelaki, mereka lelaki ramai, dia perempuan seorang, mereka perempuan dua, mereka perempuan ramai. Jadi itu 14. 14 ya. Baik. Berikutnya ialah tadi kita juga ada bagi pengenalan bahawa dalam bahasa Arab juga ada bilangan ya. Sama ada 1, 2 ataupun jamak plural. Dalam bahasa Arab jamak ini merujuk kepada 3 dan ke atas. Okey, baik. Kemudian satu lagi juga ialah dalam bahasa Arab ini dia memang menekankan aspek jantina. Ada muzakkar dan muannas. Muzakkar ni ialah masculine ataupun lelaki. Muannas ialah wanita ataupun feminine. Ya. Hatta objek sekalipun ada yang dirujuk sebagai muannas. Itu konsep dia. Ada yang lelaki dan ada yang perempuan, muzakkar ataupun muannas. Itu bahasa Arab lah. Kalau tak silap saya bahasa mana? French ya. French pun dia tekankan juga jantina ni kan. Itu sebagai contoh lah. Okey, baik. Apa lagi? Okey, saya selitkan satu lagi. Dalam ilmu tajwid kan, kita pernah belajar kan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, betul tak? Pernah belajar tak dalam ilmu tajwid? Alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah contohnya an-nas. Kan? Yang mana lam ni kita tak sebut pun. Ya, dia terus masuk dekat nun ni. Okey? Kalau ya? Syamsiah. Kalau qamariyah apa dia? Contoh dia. Al-Baqarah contohnya Al-Baqarah. Al-Baqarah. Okey, yang mana lam ni kita kena sebut. Lam ni kena sebut Al-Baqarah. Baik. Kedua-duanya ini alif lam di depan ni, yang inilah yang kita panggil, yang kita rujuk sebagai alif lam at-ta'rif ataupun alif ma'rifah. Okey. Baik. Okey, kedua-duanya ialah alif lam at-ta'rif. Okey, kenapa kita nak tahu benda ni? Sebab ini adalah petanda bahawa perkataan ini ialah isim. Isim. Ini petanda dia. Kalimah yang mula dengan alif lam ta'rif ni adalah isim. Lazimnya macam itulah. Kecuali lah beberapa fi'il yang mula dengan alif lam. Tapi majoritinya kalau kita nampak pattern dia, kita akan tahu kalimah yang bermula dengan alif lam ni lazimnya ialah isim, noun. Okey, tak apa. Capture dulu teori ni. Lama-lama nanti kita akan jumpa balik lah. Kita akan ingat balik. Okey, baik. Ya, tak kisahlah qamariyah. Ya, betul. Tak kisah. Tapi alif lam tu adalah alif lam at-ta'rif. Dah ada azan Okey, baik, silakan. Tafadhal. Sekian itu saja, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi